Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika Haini siaran langsung analisis awal ini dengan keputusan pemilihan pemuda PAS semalam. Kalau kita lihat dengan kemenangan Nik Abdul Aziz dengan majoriti sekitar 162 undi mengalahkan Syuhaizan Kayat penyandangnya, dan juga jawatan timbalan Ketua Pemuda dan juga ahli jawatankuasa tertinggi pemuda jelas menunjukkan sokongan penuh diberikan perwakilan pemuda kepada kelompok pro-ulama. Biarpun pelabelan ini tidak ingin diangkat oleh ahli-ahli PAS dan juga perwakilan PAS, tetapi jelas dengan dua tim yang berbeza ini menunjukkan ada signal yang akan kita baca dalam pemilihan tertinggi yang akan diumumkan sebentar saja lagi. Begitu juga dengan keputusan Dewan Muslimat PAS. Ketiga-tiga penyandang daripada Ketua Wanita, Timbalan dan juga Naib Presiden ditewaskan oleh calon baru dan juga ahli jawatankuasa tertinggi. Apa maksud semuanya ini? Dan pastinya bagi Dewan Ulama PAS, pastinya mereka akan menyokong 100% kerana tiada pertandingan. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Apa yang akan kita lihat pasca Muktamar PAS 2015 dengan keputusan pemilihan kali ini? Adakah pemilihan seperti mana pemilihan yang lalu-lalu ataupun muktamar yang lepas, PAS akan berada ataupun masuk dalam kelompok kumpulan PAS yang sedia ada tanpa ada masalah? Mereka boleh bersama-sama lagi. Yang kalah tidak akan kalah semua, yang menang tidak akan menang semua. Maksudnya mereka akan bersatu semula, ataupun ada beberapa perkara yang perlu kita lihat juga. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada malam ini, pemilihan PAS dan juga masa depan PAS pasca muktamar. Bersama saya pada malam ini Profesor Madya Dr. Syahrudin Badruddin. Selamat datang Prof. Madya Dr. Syahrudin, Timbalan Naib Chancellor UNISA dan juga penganalisis politik, dan juga rakan saya Wan Saiful Wan Jan, berkelana satu dunia, Ketua Pegawai Eksekutif Ideas. Mungkin Prof. Madya Dr. Syahrudin, kita tak perlu menunggu kot keputusan apa yang kita akan dengar sebentar saja lagi, ataupun bagaimana tentang pemilihan PAS pada kali ini? Ya, terima kasih Abang Nazri. Kalau kita lihat, maknanya berdasarkan kepada keputusan yang berlaku semalam di kalangan pemuda dan juga muslimat, sudah pasti orang akan menjangkakan bahawa pada kumpulan ataupun kelompok mana yang akan berjaya dalam pemilihan kali ini. Terutamanya apabila pertemuan berlaku antara kelompok progresif dengan the so-called kumpulan ulama, maka kita lihat yang berjaya dalam pemuda dan juga muslimat adalah merupakan kelompok the so-called berada bersama-sama dengan ulama. Jadi atas aspek itu kita boleh jangkakan apa yang akan berlaku dalam pemilihan kali ini. Cuma yang pentingnya adalah di sini macam kita berbincang sebelum ini, bahawa apa yang akan berlaku selepas itu. Adakah semua daripada kelompok progresif itu akan tersingkir terus daripada arus perdana kepimpinan PAS, ataupun Tuan Guru Haji Abdul Hadi selaku Presiden akan memasukkan mereka dalam siri lantikan yang akan dibuat, semata-mata untuk memastikan berlaku keseimbangan dalam konteks kepimpinan PAS. Penting itu kerana kalau kita lihat kalau ianya cuma menyerlahkan daripada majoriti satu kelompok tertentu, dia akan memberikan kesan tertentu. Jadi sesuai dengan ucapan yang diberikan oleh Ustaz Abdul Ali, Tuan Guru Presiden tadi, kita dapat lihat bahawa antara ucapannya adalah sepatutnya gabungan antara profesional ulama itu menjadi teras kepada PAS, mengulamakan intelektual dan mengintelektualkan ulama seperti yang disebutkan oleh Tuan Guru Presiden tadi, menunjukkan bahawa PAS tidak boleh lari daripada gabungan kedua kelompok itu. Jadi kerana itulah yang penting sekarang ini kalau kita lihat adalah bukannya hasil daripada keputusan yang berlaku itu, tetapi apa yang kita nak lakukan daripada hasil itu. Bagaimana nak memastikan supaya kesinambungan kepimpinan itu dapat diteruskan dalam konteks politik. Bagi saudara Wan yang begitu dekat memerhati perjalanan PAS dari dulu hinggalah sekarang, kalau kita lihat apa pro and cons-nya apabila kelompok tertentu menang majoriti dalam Dewan Pemuda dan Dewan Muslimat, pastinya Dewan Ulama, dan akan kita dengar juga untuk pimpinan tertinggi.
apa yang boleh kita baca kalau itu tidak diberi perhatian oleh pucuk pimpinan PAS selepas muktamar ini? Ya, pertama sekali saya rasa penting untuk saya sebut di sini yang saya agak bias sikit dalam hal ini sebab saya menyertai PAS tahun 1992 sehingga sekarang masih lagi kekal sebagai seorang ahli. Tapi sejak daripada 92 masa saya menyertai PAS tu sehinggalah sekarang, saya rasa corak pemilihan yang berlaku kali ini adalah paling buruk dalam sejarah PAS setakat yang saya tahu. Dan sekiranya berterusan dengan sikap yang ada sekarang, saya tidak peliklah sekiranya berlaku perpecahan yang lebih teruk dalam PAS. Di waktu yang sama, saya rasa kalau sekiranya hanya satu kumpulan yang majoriti yang menerajui parti, of course on the one hand nampak seolah-olah satu perkara yang amat yang tidak baiklah untuk parti, untuk masa depan parti. Dia akan menjadi lebih konservatif, dia akan menjadi lebih ke kanan dari segi eksklusivitinya. Tapi di waktu yang sama, saya rasa sampai masa untuk golongan so-called ulama ini, camp yang pro ulama ini, diberikan kepercayaan dan diberikan cabaran untuk membuktikan bahawa dia betul-betul boleh buat apa yang dia kata selama ni dia boleh buat. Menang maka dapat bantuan Allah dan seterusnya memenangi competition yang disertai oleh mereka. Jadi kalau itulah keyakinan mereka, maka saya rasa wajar mereka diberi kepercayaan dan diberikan cabaran untuk membuktikan bahawa mereka memang boleh mentadbir dan buat yang lebih baik. Maksud Saudara Wan, apa juga ketetapan, apa juga polisi, apa juga kataupun perkara yang ingin dilaksanakan, tiada argumentasi, tiada cabaran yang akan berlaku dalam mesyuarat tertinggi PAS selepas ini? Saya rasa tak boleh kita generalisekan kata bahawa di sebelah camp ulama ni semuanya satu kepala belaka. Yes man. Yes man semua. Mereka pasti akan berbahas. Jika kita kenal pimpinan dalam PAS ni, walaupun dalam camp yang sama, perbahasan tetap akan berlaku. Jadi konsep syura tu agak sihat. Cuma sekarang ni masalahnya yang berlaku dulu ialah syura antara profesional dan ulama. Sekarang ni perbezaan ideologinya ya. Ya, jadi mereka syurakan dan sampai kepada satu konsensus. Sekarang ni profesional syura sama profesional, ulama syura sama ulama. Jadi itu satu perkembangan yang agak tidak sihat lah saya rasa. Okey, Saudara Wan dan juga Pemadaian Dr. Syarudin, kita rehat yang pertama. Ke mana kataupun kelompok progresif akan pergi? Seperti mana hint Pemadaian Dr. Syarudin, adakah mereka akan silent? Adakah mereka akan dibawa masuk dengan lantikan-lantikan tertentu? Ataupun yang paling buruk, mereka akan keluar dari arus perdana PAS dengan parti baru misalnya? Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Kita menunggu keputusan pemilihan PAS yang akan diumumkan dalam malam ini juga, pada malam ini juga. Tetapi kita masih menunggu isyarat dari rakan kami di Kuala Selangor. Tetapi sebelum itu, apa yang akan kita lihat dengan dominasi pro ulama dalam pimpinan PAS kali ini pada Prof. Pemadaian Dr. Syarudin? Kalau kita lihat, inilah kelompok yang memberi tentangan kepada usul-usul mengatakan bahawa mereka perlu bertegas dalam isu-isu Pakatan Rakyat. Apa yang agenda PAS perlu diberi perhormatan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Isu undang-undang hudud misalnya. Orang kata pun hormat kepada orang kata pun peranan PAS dalam Pakatan Rakyat. Maksudnya PAS perlu juga dihormati sebagai rakan yang memberi sumbangan dalam Pakatan Rakyat. Tetapi seolah-olah serangan-serangan terutama dari DAP seperti mana yang diangkat oleh Dewan Ulama PAS, iaitu menceraikan DAP dalam Pakatan Rakyat. Jadi apa maksudnya ini, Prof. Dr. Syarudin? Dia begini, sudah pasti kalau kita lihat sesetengah kelompok itu mempunyai beberapa agenda yang tertentu, kan, mempunyai beberapa matlamat tertentu. Sebagai contohnya, kalau kita lihat ini telah dijelaskan pun oleh Tuan Guru Presiden tadi sewaktu beliau membentangkan ucapan dasarnya berkait rapat dengan hubungan antara Pakatan Rakyat, iaitu isu berkait rapat dengan itu hak yang ada dalam PAS yang dikatakan dipersetujui oleh ketiga-tiga parti, iaitu persoalan undang-undang syariah dengan berkaitan dengan makna dan definisi
apa dia kerajaan perpaduan kan. Jadi itu antara debat yang berlaku apa dia selama ini. Tetapi yang pentingnya begini, apa dia itu hak masing-masing kan. Itu hak masing-masing dan itu, tapi yang pentingnya adalah bagaimana Pakatan Rakyat itu kalau boleh diperteguhkan. Ya. Dan bagi saya apa yang berlaku pagi tadi, ucapan apa dia Tuan Guru Presiden itu adalah menyentuh tentang beberapa isu asas itu. Yang pertamanya soalan tahaluf siasi tadi, kerjasama politik masih diteruskan. Masih diteruskan. Apa yang berlaku debat antara PAS dengan DAP itu kebanyakannya berlaku dalam medan peperangan, media sosial dan personal antara pemimpin dengan pemimpin. Dan kemudiannya berlaku pula maknanya kamu tak hormat pemimpin aku dan aku tak hormat pemimpin kamu. Jadi benda itu adalah serangan-serangan yang berlaku dalam media perdana dan juga media sosial. Tetapi adakah mereka telah berjumpa untuk menyelesaikan kemelut apa dia perdebatan itu? Bagi saya yang itu kena trash out. Dan selepas ini sebagai contohnya Pakatan Rakyat itu terutamanya DAP dengan PAS dan mungkin yang menjadi mediator PKR akan berusaha untuk memastikan supaya ketiga-tiga parti itu dapat meredakan apa dia ketegangan yang berlaku. Yang penting itu ada janjinya tu. Janji itu maknanya nak memperkukuhkan Pakatan Rakyat. Bagi Pakatan Rakyat itu yang paling penting, janji-janji itu. Dan janji-janji persoalan nak keluar atau tidak itu tidak timbul. Maknanya maknanya masing-masing telah berjanji committed dengan isu itu. Tetapi begitu kontradik dalam tactical strategi politik, real politik di bawah. Apabila kita rasa kita tidak setuju dengan rakan kita, dalam masa yang sama kita ingin kekal dalam pakatan walaupun tidak secara rasmi seperti mana Barisan Nasional. Bagaimana kita membaca dari tersurat dan tersirat ni, Saudara Wan Zaipul? Saya rasa kalau dilihat apa yang berlaku, dinamika dalam Pakatan Rakyat, terutama dinamika antara PAS dan DAP. First kali yang kita kena appreciate adalah perbezaan pandangan dalam PAS bukan satu perkara baru. Kumpulan progresif dan pro-ulama ini dah lama wujud. Tapi tiba-tiba apa yang berlaku sekarang, ada peluang untuk kumpulan konservatif menguasai PAS sepenuhnya. Dan kalau dilihatlah, kalau kita nak cakap secara bahasa kampung, bahasa lawak-lawaknya, apa yang dilakukan oleh Lim Kit Siang dan Lim Guat ini satu anugerah Allah kepada golongan ulama ni sebenarnya. Sebab dengan cara menyerang Tuan Guru Presiden, apa yang berlaku adalah kedudukan beliau diperkukuhkan. Dengan menyerang Tuan Guru Presiden, maka Lim Kit Siang dan Lim Guat membantu memperkukuhkan kedudukan golongan konservatif dalam PAS. Jadi tindakan DAP bagi saya makan diri sendiri. Di waktu yang sama, PAS mengatakan, dari sebuah Dewan Ulama PAS Pusat mengatakan memutuskan hubungan dengan DAP dan tapi kekal dalam Pakatan Rakyat. Ini sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh DAP, memutuskan hubungan dengan Presiden PAS. Presiden ini satu institusi. Diputuskan hubungan dengan Presiden, diputuskan hubungan dengan parti sebenarnya. Itu just a matter of play of word. Dan saya rasa DAP gagal dalam usaha nak memainkan perkataan sebegini. Jadi bila dilakukan statement untuk memutuskan hubungan dengan DAP tapi kekal dalam Pakatan Rakyat, bagi saya itu satu ancaman kepada kesinambungan Pakatan Rakyat di masa akan datang. Dan realitinya setiap anggota dalam Pakatan Rakyat, setiap parti dalam Pakatan Rakyat tidak boleh bersendirian. Tidak boleh berpecah. Dan itu realiti untuk menumbangkan Barisan Nasional kalau mereka memikirkan strategi PRU14. Betul. Kalau itulah yang difikirkan untuk jangka masa panjang, melainkan kalau apa yang difikirkan adalah dinamika baru yang mana wujudnya gabungan-gabungan baru selepas pilihan raya ataupun untuk menghadapi pilihan raya. Prof. Madya Dr. Syarudin, bagi kelompok yang ingin terus dan mereka tidak kata pun segan silu menyatakan bahawa PAS berada di mana mereka berada sekarang, boleh melakukan muktamar di Kuala Selangor, menggunakan dewan-dewan di Shah Alam dan sebagainya kerana mereka bergabung dalam Pakatan Rakyat. Dan mereka yakin inilah platform terbaik PAS setakat ini sejak mereka berjuang dalam parti siasat di peringkat nasional. Mereka boleh bergerak di Johor, berada di Melaka, berada di Negeri Sembilan, apatah lagi di Selangor dan juga Pulau Pinang, Kedah dan juga Perak. Dan bagaimana kita membaca kalau PAS kelompok-kelompok ini disisihkan selepas ini? Dia begini, persaingan tu saya setuju kata Wan tadi, persaingan ini memang lama kan. Mereka bersaing dengan orang yang sama. Contohnya macam Nik Abduh, dia menang tapi dia juga maknanya dua penggal sebelum itu dia juga bertanding kan dan menjadi naib ketua kan. Kemudiannya ketua Muslimat juga bersaing. Jadi mereka ni bersaing cuma yang menguntungkannya adalah bagi kelompok progresif kerana berlaku perpecahan dan sebagainya. Cuma
untuk kali ini ya. apa dia berlaku satu concerted effort dengan apa Solid. dia dengan block voting dan sebagainya ataupun kata-kata politik dengan cai-cai tertentu itu kan akhirnya apa dia menyerlahkan apa dia pengukuhan kumpulan ini. Tetapi semua orang bersetuju bahawa apa dia Pakatan Rakyat ini memberikan keuntungan kepada semua parti. Contohnya macam dalam disebutkan oleh Pesuruhjaya PAS Selangor sendiri, beliau menyatakan bahawa kedudukan dalam kerajaan PAS sebagai contohnya memberikan sumbangan kepada lebih kurang 5,000 tenaga kerja parti itu berada dalam kerajaan, dalam struktur kerajaan, daripada di masjid, jawatan, di surau dan sebagainya. semuanya dengan masjidnya, dengan JKK-nya, dengan apa dia, dengan ketua kampung, kaunselor dan sebagainya. Jadi jumlah itu tidak sedikit. Ya. Jadi kedudukan Pakatan Rakyat itu menguntungkan. Jadi kalau boleh jangan jeopardize hubungan itu. Kerana itu yang penting selepas ini adalah bagaimana adjustment itu berlaku. Kan? Tak timbul misal kata apa yang disebut oleh apa dia Nazri tadi, persoalan apa yang kelompok kalau mereka kalah, kelompok progresif itu, adakah mereka ada pilihan misal kata menubuhkan parti sendiri ke ataupun sebagainya. Sejarah membuktikan bahawa apa dia serpihan-serpihan itu sukar untuk push diri mereka. Jadi lebih baik apa dia mereka berada dalam kelompok yang sama, apa dia berjuang dan 2 tahun akan datang masih boleh lagi apa dia bertanding bersaing apa dia dalam kepimpinan PAS, dan bagi saya itu lebih baik dan yang paling baik macam saya katakan tadi bahawa sudah tentu Tuan Guru Presiden itu sebagai seorang pemimpin yang sudah lama dalam konteks PAS memberikan ruang untuk apa dia mereka bersatu dan juga mereka bereksperimentasi. Kalau kita boleh rujuk kepada pepatah kita yang hebat, biduk berlalu, orang kata pun kiambang bertahun. Adakah itu akan dilakukan oleh Tuan Guru Presiden dan juga pimpinan PAS yang terpilih untuk malam ini ataupun pagi esok? Kita lihat juga bagaimana kita memikirkan juga apa perkara yang ingin dilakukan apabila kelompok majoriti ini sudah memasuki pimpinan PAS, sudah menguasai pimpinan PAS. Pastinya inilah masanya seperti mana saudara Wan katakan tadi. Tetapi cuba kita fikirkan setapak ke hadapan, adakah mereka sudah ada gagasan itu? Kalau mereka sudah memerintah Kelantan sejak 4 penggal yang lepas, kita tidak nampak apa yang jelas ingin dibawa oleh PAS Kelantan, hinggalah isu banjir pun tak selesai lagi. Bagaimana kita membaca fikrah-fikrah begitu? Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Kalau kita lihat keputusan semalam untuk Dewan Ulama, Dewan Muslimat PAS, tokoh-tokoh seperti Siti Zaila, Ustazah Siti Zaila, Dr. Mariam Mahmud, Mumtaz Nawi, semuanya kalah. Tokoh ini juga kita tahu begitu berpengaruh di kelompok-kelompok yang pertengahan dan juga kawasan pantai barat. Mereka menang dengan besar di Selangor dan juga membawa satu aura baru kepada Muslimat PAS. Tapi selepas ini bagaimana kita membaca pemikiran kelompok pro ulama? Mereka pastinya menjunjung PAS untuk orang kata pun menuju sebuah negara Islam dan menjunjung hudud, dan itu sedang mereka lakukan dengan membawa usul hudud di parlimen dan sebagainya. Jadi apa yang kita ingin lihat adalah gagasan polisi, gagasan fikrah yang mereka ingin lakukan dalam masa 2 tahun mereka sebelum ada pemilihan baru ini. Adakah kita akan dengar selepas ini, kerana mereka ada ruang, mereka ada ataupun konsensus yang besar, mereka ada peluang, dan apa yang boleh kita tunggu selepas ini, Saudara Wan? Saya rasa ini sebenarnya satu peluang untuk golongan konservatif ni, kan, pro ulama ni. Saya lebih selesa dengan golongan konservatif berbanding pro ulama, sebab istilah pro ulama ni dipolemikkan penggunaannya. Tapi macam mana pun ini satu peluang untuk mereka membuktikan bahawa mereka ada wawasan untuk mentadbir negara, ataupun paling kurang pun mentadbir negeri lah. Dan ini peluang untuk mereka buktikan bahawa dia ada kebolehan tersebut juga. Saya sebenarnya bila melihat apa yang berlaku dalam PAS sekarang, dalam muktamar yang sedang berlaku ni, saya rasa ada silver lining di belakang ni. Tapi kita hanya akan nampak silver lining tu sekiranya golongan progresif berani mengambil pendirian yang tertentu. Bagi saya, pendirian yang terbaik ialah kalau menang sekalipun, dan kalaulah dijemput sekalipun untuk dilantik sebagai AJK PAS Pusat, lebih baik bagi mereka menolak jemputan tersebut. Sampai begitu sekali. Lebih baik bagi mereka menolak,
jemputan ataupun meletakkan jawatan itu sekiranya silver menang. liningnya. Supaya boleh dibuktikan kumpulan konservatif nak sangat silakan. Golongan tetapi jangan keluar daripada parti. Bagi saya mereka perlu memperkukuhkan parti dengan cara menyusun saf tersendiri, menstrategikan kumpulan progresif ini supaya boleh mengeluarkan wawasan-wawasan baru bagaimana nilai-nilai Islam boleh diterapkan dalam pentadbiran negara tanpa dikelabui, tanpa disibukkan dengan day to day politics dalam PAS asyik bergaduh kumpulan ni dengan kumpulan ni. Bebaskan diri daripada kesibukan yang tu, fokus untuk tawarkan ini dia dasar sekiranya Islam memerintah. Parti terima atau tidak itu lain cerita. Yang penting kita suarakan sebagai kumpulan progresif. Bagi saya dia ada masa 2 tahun. Muktamar akan datang 2 tahun lagi. So bagi peluang kepada kumpulan konservatif ini sebab dia nak sangat. Apa yang Saudara Wan terfikir pemikiran yang sepatutnya mereka boleh lakukan apabila mereka dapat mandat ini? Kumpulan konservatif? Ya. Ini saya cuba nak mengelak sebenarnya daripada jawab soalan tu sebab bagi saya dia tak ada apa-apa pun nak ditawarkan. Idea yang dibawa oleh kumpulan konservatif ni amat mudah, iaitu hudud. Selain daripada tu kita tak nampak apa dia nak buat. Negara sedang mengalami krisis ekonomi. Apa tawarannya? Apa dia alternatifnya? Apa alternatif yang ditawarkan? Kelantan menghadapi bencana banjir. Mana dia solution daripada kem ulama ni? 1MDB tengah menjadi isu panas. GST menjadi isu panas. Sistem pendidikan negara menjadi isu yang dibahaskan. Mana dia solution kumpulan ulama? Tak ada. Yang datang daripada siapa? Geng progresif yang acik bagi idea. Sebab itulah bagi saya sekarang ni kita bagi kepercayaan kepada mereka, bagi peluang untuk dia, paksa dia untuk lahirkan idea-idea apa yang dia nak buat sebenarnya. Dari pembacaan kita, kalau pimpinan ini terus didominasi oleh kelompok yang mempunyai fikrah yang sama ataupun aliran yang sama, dan kelompok ini juga yang sering dikait dengan unity government dan juga mendapat sokongan dari UMNO Barisan Nasional untuk membawa draft enactment hudud ke parlimen dan sebagainya. Adakah selepas ini kalau mereka percaya inilah ruang yang perlu digerakkan, diperkuatkan, dan apa yang akan kita boleh baca ke depan? Kalau kita lihat daripada ucapan-ucapan Nazar kan, kita tidak melihat apa realiti praktisnya selepas ini. Tetapi kalau melihat daripada ucapan Nazar, bermaksud tendensi mereka untuk kekal tu ada, cuma nak push dia nak kekal dalam kata rakyat, tapi nak push undang-undang hudud yang saya kira akan berlaku stalemate dalam konteks parlimen. Kita harus berhadapan dengan realiti bahawa adakah UMNO bersetuju dengan pindahan-pindahan itu. Saya sebagai seorang analis politik, saya merasakan bahawa ianya tidak akan berlaku. Jadi kedua-dua pihak ini kena beradjustment. Satu pihak yang progresif itu dia akan membuat adjustment bagaimana nak bertindak selepas ini. Bagi kelompok-kelompok konservatif yang disebut oleh Saudara Wan tadi adalah dia patut adjustkan diri dia macam mana nak behave. Dulu dia bertindak sebagai anggota pendesak, tapi sekarang ni dia bertindak sebagai bagaimana dia dalam struktur percubaan untuk mengekalkan Pakatan Rakyat bentuk macam mana. Tetapi bukan mungkin tawaran baru, cara baru, kaedah baru, perundingan baru, dan mengapa tidak? Inilah peluangnya. Juga, dan kita nak dengar juga mereka akan lebih lantang di parlimen. Okey. Terima kasih Saudara Dr. Syahrudin Badruddin, Saudara Wan Saiful, Ketua Pegawai Eksekutif Ideas. Terima kasih kepada anda. Terus bersama kami, kita akan mendapatkan lintas langsung keputusan pemilihan PAS malam ini jika mereka akan mengumumkan pada malam ini juga ataupun pagi esok. Terus bersama kami di saluran 501. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami dan buat turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih.